Okey, kita tengok sikit lagi. Oleh itu, hendaklah kita berhati-hati kalau kita berjual beli dengan orang lain. Dan hendaklah kita menjauhi harta-harta yang haram. Dan jangan melakukan apa-apa kezaliman terhadap hak milik orang lain. Kerana demikian itu boleh membawa kebinasaan yang sangat besar sekali. Kemudian masalah menggelapkan harta negara. Bukan saya sebut ya, kita baca yang dia tulis ni. Menggelapkan harta negara atau harta sesuatu kumpulan atau jemaah atau organisasi atau yang diistilahkan pada masa sekarang dengan perkataan korupsi adalah suatu amalan yang terkutuk dan dosa yang sangat besar, sekalipun yang digelapkan itu hanya seharga selembar baju saja. Hadis di atas merupakan suatu ancaman yang keras sekali dan peringatan yang tegas agar seseorang jangan berbuat khianat terhadap hak milik orang banyak yang diamanahkan ke atasnya. Tindakan keras itu akan diambil sekalipun ke atas seseorang yang telah gugur di medan perang dengan badan yang berlumuran dengan darah, yang telah mempertaruhkan nyawanya sebagai tanda kesetiaannya kepada perjuangan. Apatah lagi kalau ia hanya seorang karyawan atau pegawai biasa yang tidaklah begitu bermakna bagi pengorbanan yang diberikannya. Subhanallah. Sebagai penutupnya, ada lebih kurang berapa minit lagi, sebab tadi kita mula dalam lebih kurang satu suku kan. Baiklah. Ada satu hadis Nabi SAW, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling utama di padang mahsyar kelak?" Orang yang paling dekat dengan Allah. Nabi jawab, orang yang bertakwa. Nabi jawab lagi, orang yang banyak zikrullah, sekian-sekian. Kemudian sahabat ni bertanya lagi, Ya Rasulullah, siapakah orang yang pertama masuk ke dalam syurga? Siapakah orang yang pertama akan masuk ke dalam syurga? Lalu jawapan Rasulullah, orang yang pertama akan masuk syurga adalah fakir miskin yang redha dan sabar dengan ketetapan Allah. Lalu Rasul berpesan, berhati-hati kamu dengan urusan orang-orang miskin, Nabi kata. Golongan pertama yang akan melangkah masuk ke syurga dulu, fakir miskin yang redha dengan ujian Allah. Kita pula kadang-kadang tu memandang fakir miskin lebih kepada ni pemalas ni. Siapa tak nak, kenapa malas berusaha ni? Kau ni miskin ni sebab malas. Subhanallah. Ada orang memang dilahirkan daripada keluarga yang miskin, membesar miskin dan mewarisi kemiskinan tu. Walaupun dia dah cuba nak keluar dah. Tapi Allah takdirkan dia hidup dalam keadaan miskin. Akhirnya dia pun mati miskin. Kalau kita kata, kalau berusaha mesti tak jadi miskin, bagaimana institusi zakat ni diwujudkan? Bahkan jadi rukun Islam. Maksudnya sampai kiamat memang akan ada orang yang Allah takdirkan rezeki dia lapang, dia jadi orang kaya ataupun sederhana. Dan orang miskin ini memang akan tetap ada sampai kiamat. Takkan berlaku walaupun semua berusaha, sebab ada orang yang berusaha dapat hasil di dunia. Ada yang berusaha Allah tak beri di dunia, Allah beri di akhirat. Cuma saya nak share sebagai penutup hari ini. Bila orang miskin ni pergi dekat syurga, malaikat yang jaga syurga kata, kembali kamu ke tempat hisap kamu. Kembali ke tempat hisap. Sebab cepat sangat ni. Orang lain duduk hisap lagi, dia cepat sangat. Lalu apa jawapan fakir miskin yang redha, yang beriman dengan syarat? Bukan asal miskin je. Tapi dia taat perintah Allah. Sebab dia tak ada banyak harta nak diuruskan. Jadi dia ada masa banyak untuk ibadah dan sebagainya. Dia seorang yang taat kepada perintah Allah. Orang yang soleh tapi diuji dengan kemiskinan. Lalu dia jawab, kami adalah golongan yang tak ada apa-apa untuk dihisap. Tak ada harta untuk dihisap. Nak hisap pasal baju, ada selai dua je. Nak hisap pasal barang dapur, ada sikit je. Keperluan je. Tak ada harta untuk dihisap. Tak ada apa-apa. Dan kami bukan orang yang diberi amanah. Kami bukannya karyawan. Maksudnya orang yang bekerja macam kita ni, banyak ni kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah saya. Lepas tu sahabat ni bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana jarak ni antara orang miskin dan orang kaya masuk syurga? Rasul sebut jarak di antara orang miskin dan orang kaya masuk syurga. Orang miskin masuk dulu. Dia akan, sebab sekejap je hisap dia. Sebab tak ada apa nak dihisap, miskin. Kalau kita balik, kita buat senarai barang kat dapur kita, cukup tak sehari nak senaraikan semua? Tak cukup. Baju kita, kasut semua, ya Allah. Cuba pindah rumah. Mula saya urus lori. Tak cukup rupanya. 3 lori baru muat. Baru tahu barang banyak. Yang guna benda sama hari-hari tu je yang kita ulang. Tapi banyak simpan. Tupperware saja berapa banyak yang kita tak guna. Sayang kan? Sayang. Tak guna. Sampailah meninggal. Okey. Lepas tu,
Nabi jawab, jarak di antara orang miskin dengan orang kaya 500 tahun perjalanan. 500 tahun. Lepas tu sahabat bertanya, ya Rasulullah, berapa lama untuk tempoh 1 tahun? 1 tahun ada 500, untuk 1 tahun ada 500 hari. Bukan 500 hari. Untuk 1 hari, umpama 500 tahun. Macam tu lah. Bukan 500 tahun di dunia ni. Kita hidup pun tak sampai 1 tahun. Bukan 500 tahun dunia. Tapi 500 tahun akhirat lagi lama. Sebab itu ada yang dipendekkan. Hisab yang paling pendek di akhirat kelak 50,000 tahun di dunia. Sebab Nabi sebut 500 tahun tu, itu adalah tahun di akhirat. Nabi detailkan lagi hadis tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah. Para jemaah sekalian, ni disebutkan tadi, saya nak sebutnya, ada beberapa golongan yang sangat lama dihisap. Ia sebut tadi pemimpin tu kan, kepada pemimpin yang melakukan korupsi. Golongan yang sangat lama dihisap, pertama pemimpin. Lagi tinggi kepimpinan dia, lagi lama dihisap. Dekat dunia ni, macam kita sekarang, kita ada tak nak bagi menuntut hak dengan siapa-siapa? Tak adalah. Kadang masyarakat hari ni pun sampai tahap tak nak fikir apa yang berlaku kat atas tu. Apa nak jadi-jadilah soalannya macam tu. Diorang duk bergaduh atas tu, bergaduh lah. Yang ni fitnah, yang ni fitnah ni, sesama Islam kan, sesama pemimpin. Kita pun tak tahu dah mana yang betul, mana yang salah. Kita kata tak apalah, kita pergi kerja, cari rezeki ni. Subhanallah. Memang betul kat dunia kita tak menuntut. Tak adanya nak pergi naik pejabat tu, saya nak tutup hak saya sebagai sekian-sekian. Tak ada. Masing-masing buat hal masing-masing di dunia. Tapi bila di akhirat kelak, apabila di padang mahsyar, pemimpin ini dibentangkan di hadapan manusia, ramai mana di bawahnya, semua orang akan menuntut masa tu. Walaupun masa dunia kita tak heran pun untuk tuntut. Tapi bila di akhirat kelak, semua akan menuntut. Lepas tu masing-masing rasa takut pula. Tak naknya. Tadi pemimpin tolak. Jangan. Sebab apa? Ada golongan yang istimewa yang mendapat naungan Allah di hari tidak ada naungan Allah di padang mahsyar kelak. Yang pertama sekali Nabi sebut pemimpin yang adil. Sebab itu ada dalam pesanan Nabi, apabila kamu diberi amanah, jangan kamu tolak. Sebab kamu ada kesempatan untuk jadi pemimpin yang adil, maka kamu akan dapat yang pertama, kelebihan yang sangat utama, VIP di padang mahsyar. Dia dapat naungan Allah di hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Jadi golongan pemimpin, kemudian golongan hartawan, orang yang banyak harta, lama dihisap, sangat lama dihisap. Sebab tu Saidina Osman satu ketika dia sedekah semua harta dia. Dia sedekah semua harta dia, sampailah dia rasa bahagia sangat, dah tak ada apa-apa dah. Dia kata alhamdulillah, syukur, akhirnya. Sebab apa? Dia sangat takut. Dia mati dalam keadaan ada harta yang banyak, dia takut lama dihisap. Dia dah sedekah semua harta dia, tiba-tiba esok harta dia dilipat gandakan berkali ganda oleh Allah. Maksud memang Allah tak benarkan Saidina Osman ini meninggal dalam keadaan tidak ada harta, sebab dia rasa bahagia bila meninggal dalam keadaan tak ada harta. Dia hidup dalam keadaan tak ada harta. Kalau hari ini pun meninggal, tak adalah risau sangat untuk dihisap tentang harta. Kita pula takut hidup tak ada harta. Subhanallah. Mudah-mudahan mendapat manfaat. Mudah-mudahan kita menghisap diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisap kira nilai diri kita sebelum kita dihisap oleh Allah di akhirat kelak, di dalam kubur, di alam barzah kelak. Mungkin kita ada ambil hak orang lain, ataupun ada hak orang lain yang kita tidak tunaikan. Na'udzubillah, jadilah kita orang yang lebih amanah selepas ini dalam pekerjaan kita, di pejabat ataupun di mana-mana sahaja, supaya kita tidak tergolong di kalangan dua golongan yang disebut oleh Nabi SAW. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.